يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بيت رسول الله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مشايخنا جميعا في مثل الله صلى ألف هذا الكتاب سيد الشمس ونفع الإيمان الفاتحة. Soal dikasih ada negeri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. Sambungan kita Hidayah Salikin ke surat dua ratus tiga puluh. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ifdzal amin. Maka ketika itu tiada susah ia meninggal akan sekalian yang itu dan tiada menelek mereka itu akan pahalanya dan tiada menelek akan takut akan seksa dan hanya sesungguhnya ia semata-mata mengikut suruhan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersebut di Al-Quran dengan firman-Nya, fasbiru innallaha ma'as sabirin. Sambungan daripada bab yang keempat, yaitu pada menyatakan kelebihan sifat sabar. Yang mana sebelum ini kita menceritakan bahawa bagaimana sabar itu sebenarnya adalah merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikurniakan kepada kita. Kerana sifat sabar yang ada pada seseorang itu tanda dia mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ganjaran sabar itu sangat besar sekali, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membayar orang yang sabar itu pahalanya tidak terkira. Jadi sabar itu satu nikmat. Kalau kita kiaskan di dunia, kita kiaskan dengan pekerjaan. Pekerjaan merupakan satu nikmat. Semakin besar gaji pekerjaan tersebut, semakin kita kata, oh orang tu dapat rezeki, kita kata. Oh orang tu beruntung, dapat rezeki betul. Oh kenapa pula? Oh kerja dan gaji ni besar. Sedangkan kerja tu pada zahirnya meletihkan, kita kata. Kerja letih. Sedangkan dia semakin besar gaji, semakin tahu pekerjaan tu. Tapi tetap dia kata rezeki dia lah. Kerja dia dekat tengah laut menggali minyak. Oh, gaji dia sebulan dekat 60,000. Tapi kerja tahulah tengah panik dengan apa. Tapi kita untung ni rezeki dia.
tahu tu kerja tengah laut tu. Kenapa untunglah bosah gaji jadi selalu kita gunakan bahasa orang dapat kerja, dia dapat rezeki. Sedangkan kerja ni latih. Tapi kita dapat rezeki sebab di sebalik kerja itu ada ganjaran yang besar. Jadi kita namakan orang dapat kerja, dapat rezeki. Dapat rezeki. Begitulah akhirat. Tidak sama. Kalau sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini mendapat ganjaran tapi berbentuk pahala. Dekat dunia ni bila orang bekerja dia dapat ganjaran berbentuk duit. Bentuk duit. Maka dapatlah kita nikmat dunia. Begitu juga akhirat. Ada sesuatu pekerjaan yang kita lakukan, maka kita akan dapat ganjaran akhirat. Dan kita meyakini ganjaran akhirat. Bahkan kita disuruh supaya lebih memilih untuk mendapatkan ganjaran akhirat berbanding mendapatkan ganjaran dunia. Allah Subhanahu wa taala suruh kita rebut ganjaran akhirat berbanding ganjaran dunia. Maka agama telah menyuruh kita supaya bergembira dengan ganjaran akhirat itu lebih lagi daripada kita bergembira ganjaran dunia. Siapa boleh menafikan kita gembira dapat ganjaran dunia? Siapa tak riak dapat duit? Bohong tu. Dapat gaji sedih pula. Apa sedih? Dapat gaji. Apa tak mungkin. Tak boleh tidak dapat kita nafikan. Saya tak kisah dunia tu. Tak kisah. Kalau masuk bonus, senyum. Mana kita gembira dengan ganjaran dunia ni? Siapa boleh nafikan? Tapi orang yang beriman, Tuhan perintahkan supaya bergembiralah dengan ganjaran akhirat itu lebih lagi daripada kamu gembira dengan ganjaran dunia. Tetapi nak bergembira dengan ganjaran akhirat itu memerlukan keyakinan. Kita perlu yakin, iman kita perlu kuat. Sebab kalau iman kita tak kuat, maka ganjaran akhirat itu kita tak berapa nak gembira. Ataupun kalau iman kita tidak kuat, ganjaran akhirat tidak segembira kita mendapat ganjaran dunia. Itu jadinya. Begitu. Jadi mungkin jadilah kita dapat 20-50 ringgit, itu lagi kita suka daripada kita dapat pahala yang berganda-ganda. Tapi bersajid apa dapat? Dapatlah pahala. Nyambut pun tak sadar. Ni pergi perjumpaan ni, dia kata, bonus lah. Dia kata, nyambut pun tu semangat. Tapi bonus dapat duit, bonus. Untung amek-amek, kata dia. Bila dapat dunia tu kita, riang sungguh. Dapat akhirat, apa dapat bersedih? Aduh, pahala lah. Aduh, menggambarkan iman kita lemah itu saja. Sepatutnya dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut kita sahaja tidak mengamalkannya. Allah Ta'ala sebut bahawa akhirat lebih baik daripada dunia. Maka sepatutnya orang mukmin sepatutnya kita bergembira dengan ganjaran akhirat lebih daripada kita gembira ganjaran dunia. Maka begitulah yang berlaku kepada para sahabat. Para sahabat bukan dia tak faham tentang duit. Faham. Para sahabat bukan tak faham nama dia harta, dia faham. Sebab itu di antara sahabat Nabi, ada sahabat Nabi yang memiliki beberapa kebun tamar. Dan dia menyayangi satu kebun tamar. Orang semua tahu, satu kebun ni dia memang sayang sungguh-sungguh. Sebab buah dia lagi sedap. Mungkin buah kebun ajwa agaknya. Dia banyak kebun tamar.
Tapi dalam banyak-banyak kebun tamar, dia menyayangi satu kebun. Mungkin buah lagi banyak. Jadi biasa berlaku dalam sahabat. Dia lebih menyayangi kebun yang ni berbanding kebun yang ni. Menyayangi dunia, kita kata. Itu luar biasa. Dia sangat-sangat menyayangi kebun yang satu ini berbanding kebun-kebun taman yang lain. Tetapi satu ketika Nabi minta sahabat menghulurkan nafkah fi sabilillah, infak fi sabilillah. Nabi minta infak daripada para sahabat, fi sabilillah. Maka sahabat tadi membawa geran kebun dia yang paling banyak hasil. Yang paling dia sayanglah, Nabi tahu. Maka dia menyerahkan kepada Rasul, ya Rasulullah, aku infakkan kebun tamar aku yang ini, yang sebelah-sebelahan. Nabi tahu, bukankah ini kebun tamar yang paling engkau sayangi? Ya Rasulullah. Kenapa engkau infak? Sebab aku yakin ya Rasulullah, balasannya lebih baik daripada kebun ini. Masya Allah. Dia meyakini ganjaran akhirat. Sebab aku yakin ya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas berlipat kali ganda daripada yang ini. Bermaksud sahabat meyakini ataupun sahabat lebih tertarik ganjaran akhirat berbanding dengan habuan duniawi. Habuan duniawi semua sahabat menyayangi, tak dinafikan. Tetapi apabila dibandingkan dengan akhirat, maka sahabat menyerahkan. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi sahabat tidak tahu ayat Quran itu. Allah Ta'ala berfirman, lan tanalul birra, tidak akan mencapai sebenar-benar kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga engkau menafkahkan sesuatu yang engkau cintai. Itu yang payah kita nak buat. Mana sebenar-benar kebaikan itu bila nak nafkah, kita nafkah yang baik-baik. Kita dulu bila nak bagi orang dia nak buruk-buruk tu ya. Dah dian makan, beli dian makan tu kan. Yang ujung-ujung tu berlebih ni, lebih sedekah lah sebelah. Jadi saya masa belajar dekat Mesir dulu, guru Syekh tu, dia yang ajar. Beliau ni. Jadi bila kadang-kadang kita bawa juga buah-buahan bagi Syekh. Dia tahu buah. Kalau kita mau beli buah, kalau tahu buah dia macam tak kurang adab sikit lah. Orang bagi kita, ada kalau bagi kita, lalu ini dibagi ya. Tak terbaik kita kan? Ini gulai ini dibagi ya. Baru kolam ya, ada orang cakap ambil, nak ambil ya. Apa lagi? Orang bagi gulai ya. Palu dibagi ya, tak ada. Itu mana kita. Jadi Syekh ni dia tak kira. Mai sini dia kata. Tengok buah yang kau bagi. Apa nak Syekh? Bagi kita, dah bagi kita makan lah, banyak lah tanya. Jadi itu ni aku dah buat. Dah bagi makan lah. Ni buah ni kata. Lain kali, dah bagi buah dia kata. Bagi buah yang cantik-cantik dia. Dia ngajar. Bukan dia nak dia ngajar. Bagi buah yang cantik-cantik. Nak bagi orang buah. Boleh yang cantik-cantik dia. Jangan bagi yang tak elok tu kau makan. Kata. Ingat ayat Quran tu kan. Lantan berhatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita makan dian campur. Nak bagi orang musanti. Itu duit dia lah. Dan tu santi pula nak makan dia. Kalau ikut ayat Quran tu, memang tu lah kan. Tuhan kata, tidak akan mencapai satu kebaikan kecuali engkau nafkah sesuatu yang paling kau cintai. Jadi sahabat, kata sahabat tu ada. Aku terbaca ayat Quran ini ya Rasulullah, Tuhan berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mencapai kebaikan sebenar-benarnya kecuali engkau nafkahkan benda yang kau cintai.
maka inilah kebun yang paling aku cintai. Kata dia. Kenapa sanggup? Sebab aku yakin Allah akan balas dengan balasan yang lebih baik lagi. Bermaksud kita syukur kepada badan akhirat. Itu disuruh dalam agama. Jadi bila kita mendapat suatu amal yang mendapat pahala yang banyak, itu satu nikmat dalam rezeki. Wai Mekah rezeki. Kenapa rezeki? Ganjaran lebih besar. Kita solat di sini 2 rakaat tak sebagaimana kita solat 2 rakaat di Masjidil Haram. Kita bersedekah di sini tak sama. Jadi sesuatu yang mendapat akhirat rezeki sama ya dengan dunia rezeki. Jadi harta dunia itu rezeki dunia nama dia. Akhirat rezeki akhirat. Agama kita mengajar kita agar paham rezeki akhirat lebih besar daripada nilainya dari rezeki dunia. Allah Ta'ala berfirman, "Ma 'indaka yanfad wa ma 'indallahi baq." Allah Ta'ala sebut dalam Quran, "Wa ma 'indaka yanfad." Apa yang ada pada sisimu itu akan binasa. Ma 'indaka yanfad. Betul, tak kita nafikan. Ma 'indaka yanfad. Apa yang kamu miliki di dunia yanfad, yanfadu akan binasa. Kita sayanglah harta kita simpanlah sampai mati. Yanfad, harta itu tidak memberi manfaat kita pada akhirat nanti. Wa ma 'indallahi baq. Apa yang ada di sisi Allah itu kekal. Harta kita di sisi Allah yang mana? Harta yang kita nafkahkan fi sabilillah, harta itu yang disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang cuadi, kalau dekat dunia ni, harta yang disimpan tu yang kekal. Itu bahasa dunia lah. Boleh dimakan-makan ni habis. Jadi, kau ni duit habis kau makan, habis berjalan, beli barang, beli apa. Mana tinggal lah. Tak pandai. Orang yang pandai disimpan. Simpan dekat bank kan. Orang kodoh disimpan. Orang tak pandai, dia habis dia belanja. Buat dia belanja. Yang belanja habis lah. Tak dapat apa yang disimpan tu kan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menyifatkan apa yang ada padamu, harta yang kamu simpan itu yang fadu. Habis macam itu saja. Wa ma 'indallahi baq. Harta kamu yang ada di sisi Allah itu kekal. Bukankah Allah yang cuadi bila dapat duit dia menabung. Cuadi. Begitu juga Allah cuadi akhirat. Dia akan simpan harta dia. Tapi bentuk simpanan akhirat kita benda yang polik. Bentuk simpanan kita akan keluarkan duit tu. Macam iyo tak iyo. Kita melepaskan duit kita. Tapi Allah Ta'ala yang sebut itu adalah simpanan Allah Ta'ala simpan. Bahkan ada hadis yang menyebut Allah Ta'ala mengumpamakan orang yang menafkahkan harta fi sabilillah itu ibarat orang menyerahkan biji benih kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala tanam. Benda yang harta yang kita simpan itu diibaratkan biji benih yang kita tanam sendiri. Harta yang kita nafkahkan itu diumpamakan biji benih yang kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Masya Allah. Allah Ta'ala yang mencipta tumbuh-tumbuhan. Allah bermaksud sudah pastilah biji benih yang kita serah kepada Allah Ta'ala tumbuh dengan subur, bercabang-cabang dan sebagainya. Sudah pasti sebab Allah Ta'ala yang jaga. Begitulah diumpamakan harta yang kita nafkah fi sabilillah maka disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala, itulah harta kita di akhirat nanti. Jadi bentuknya pelik. Ada orang simpan duit dekat bank sedih. Yang ada. Adakah sedih? Simpan duit dalam bank 3,000 balik sedih. Kalau tidak duit dah masuk bank. Pelik. Selalu dia bila simpan bank dia lah. Apa dia? Simpan duit. Simpan duit. Allah menyimpan duit. Dia bingung. Apatah lagi bank tu
dia bagi apa pula kan? Bagi dia punya bonus sebab orang lagi banyak tabungan haji lah. Bank kan macam-macam lah. Orang tabungan haji dia bagi 10% keuntungan kan. Sama kita kira lagi. Setiap kali kita masuk, syukur. Masuk, syukur. Tetapi kita masuk, duit kita ke akhirat tak syukur. Sebab cara terpolik. Kita menyimpan duit akhirat ni dengan cara kita menafkahkan fisabilillah. Kita bagi makan orang miskin, kita bagi sedekah, kita bagi wakaf dan sebagainya. Kita nampak macam hotel terlapih-terlapih ya. Tak, harta tu harta simpan kita. Sebab kita yang tak yakin. Kita yang tak faham. Sebab itu kita rate, alhamdulillah. Ada lagi tak orang nak ambil duit? Tak ada macam tu. Dalam hati kita janganlah kau datang. Cukuplah tu buat. Masya Allah. Jadi kita nak menyebut iaitu sabar. Sabar, kita kata sabar ni satu benda yang orang sabar lah dia kata. Bahasa kita macam mana? Boleh nak sabar lah dia tu. Jadi kita nak sadar bahawa sabar itu merupakan satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu para sahabat dia memahami makna ini, maka bala bertukar jadi nikmat. Sebab datang bala, maka mereka dapat sabar. Sabar itu merupakan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sebab itu di akhirat nanti bila Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran pahala orang yang ditimpa bala dan mereka sabar. Jadi hadis menyebut bahawa di padang mahsyar nanti ada satu golongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan yang begitu hebat. Sehingga manusia mengira apakah mereka itu di kalangan para anbiya, apakah mereka itu di kalangan para rasul, sehingga dimilikan sebegitu. Tidak, kata malaikat. Mereka itu orang biasa-biasa sahaja. Tetapi dunia dulu mereka ditipu oleh berbagai bala dan mereka sabar. Maka ketika itu manusia bercita-cita, alangkah baiknya kami setiap hari dikenakan bala dahulu. Dia kata, kalau macam inilah punya kemuliaan. Kata manusia, alangkah baiknya kami ditimpa bala setiap hari. Masa itu kita mengerti makna nikmat sabar pada bala. Di dunia, kita tak mengerti makna sabar pada bala. Dia satu nikmat pada sebaliknya. Jadi, bila Allah Subhanahu wa taala memberi ujian kepada kita, maka Allah Ta'ala nak beri sesuatu dan yang besar kepada kita. Kita pun tak adalah minta dah bala ni kan. Ya Allah, turunkan bala yang besar-besar. Jadi tak minta, tapi maksud bila datang mana sampai masanya kita untuk mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan para sahabat ditimpa pelbagai ujian. Ada seorang makcik datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, aku ni diuji Allah Ta'ala berat sungguh." Kata makcik tadi. "Kenapa makcik?" "Aku ni pening kepala," dia kata. "Berat sungguh dah ujian Allah Ta'ala." Nabi kata, tak ada ujian manusia ini tidak setimbang ujian para Nabi, para Anbiya. Para Anbiya lebih banyak bala dia. Jadi makcik tadi rasa dia yang paling besar ujian dia. Sakit, demam, maka mengadu ke Nabi SAW. Besar ni ujian, tak besar ni kata. Ujian paling besar adalah para anbiya, para rasul. Maka Nabi mengatakan, "Nahnu ma'asyul anbiya asyaddu bala'an." Kami ini kalangan para nabi bersangatkan ujian Allah pada kami. Sumber amsal fal amsal. Kemudian bawah tu. Itu Nabi Allah, Nabi yang sebut. Jadi para Nabi itu tidak semudah itu jadi Nabi. Tidak semudah itu diangkat derajat jadi Nabi. Maka kenabian mereka, kerasul mereka disertai dengan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih tinggi ujian mereka berbanding manusia biasa. Sehingga ketika mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menerima ujian demi ujian,
Maka apa Allah Ta'ala sebut dalam Quran? Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fasbir. Allah Ta'ala suruh Nabi kita sabar. Allah Ta'ala mengetahui Nabi ini diuji oleh musuh dia, diseksa, ditindas dan sebagainya. Berat ujian Nabi. Sebab itu Allah Ta'ala turun ayat, Allah Ta'ala katakan fasbir, ya Muhammad sabar, karena sabara ulul azmi minar rusul. Jadi rupa-rupanya sekian para anbiya, sekian para rasul, ada nama Nabi ulul azmi. Ulul azmi ini bermaksud, ulul azmi bermaksud Nabi yang mempunyai keazaman yang tinggi. Ulul azmi bermaksud Nabi-Nabi yang mempunyai ujian yang sangat besar. Ada beberapa Nabi yang diuji dengan ujian yang besar. Nabi Ibrahim salah seorang. Nabi Ibrahim ulul azmi. Nabi ulul azmi dia ada berapa orang ni? Maknanya di kalangan sekian para anbiya, para rasul, ada Nabi yang cukup hebat ujian Allah Ta'ala. Maka Nabi Muhammad salah seorang. Sebab itu dalam kitab Tauhid disebut siapa Nabi ulul azmi? Salah seorang Nabi kita SAW. Sebab itu bila Nabi kita ditimpa ujian, Allah Ta'ala perintahkan, kau ya Muhammad, kau adalah sabar sebagaimana sabar Nabi ulul azmi. Jadi Nabi ulul azmi maksudnya Nabi yang paling banyak ujian daripada sekian para Nabi. Maka Allah Ta'ala perintahkan, fasbir karena sabar ulul azmi minar rusul. Sabar kau ya Muhammad seperti sabarnya para Nabi ulul azmi. Ini ujian yang besar. Jadi ujian yang besar, kesabaran yang besar, maka itu menandakan kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekiranya kita memahami makna Al-Quran, innallaha ma'as-sabirin, maka itu cukuplah sebagai nikmat bagi kita, bagi orang yang memahami makna ma'iyatullah. Ada seorang ulama yang besar di Mesir, Syekh Mutawi Sya'rawi. Syekh Mutawi Sya'rawi adalah ulama yang besar pada zaman dia. Bahkan selepas meninggalnya Syekh Sya'rawi, sepakat ulama Al-Azhar mengatakan dialah mujaddid kurun yang ke-20. Jadi tahun 19an dulu, tahun 19, maksud daripada 1901, ini kurun ke-20 kan, kalau 19 kan kurun ke-20. Sekarang ini kurun yang ke-21 kan. Kurun ke-20 mana semenjak dari 1901 sampai 200. Ini kurun ke-20. Ini disebut sebagai 100 tahun ataupun 1 abad. Jadi 1 abad bermula daripada 1901 sampai 2000. 1 abad. Maka hadis Nabi SAW menyebut setiap 1 abad Allah Ta'ala akan zahirkan mujaddid pada kurun itu. Mujaddid agama. Setiap 100 tahun ada mujaddid agama. Jadi ulama huraikan apakah maksud mujaddid agama. Seorang tokoh yang memberikan yang memberikan semangat pada agama itu. Seorang tokoh yang memberikan semangat ataupun seorang tokoh yang memberikan jasa pada agama. Seorang tokoh yang memberikan jasa pada agama pada bidang-bidang yang tertentu. Tak ditentukan bidangnya. Maka manakala ketokohannya itu menjadi kebanggaan pada agama Islam. Maka Nabi mujaddid. Dan Nabi menyebut setiap 1 kurun ada mujaddid yang Tuhan zahirkan. Dan yang nak menentukan mujaddid itu bukan di kalangan kelompok-kelompok yang tertentu, tak. Dia tak boleh. Kelompok-kelompok tertentu ada tuan guru dia amat menyayangi tuan guru dia kata tuan guru lah mujaddid. Paling tak apa-apa. Maka itu belum lagi kita kata diiktiraf sebagai mujaddid.
Mujaddid ini diiktiraf oleh kawan dan lawan. Mujaddid ini diiktiraf oleh orang yang bukan kelompok dia, bukan geng dia pun. Tapi mereka menganggap dia adalah tokoh pada zaman ini. Sebab itu bila ulama menulis, tak salah mereka mulakan daripada Mujaddid pertama adalah Khalifah Umar bin Aziz. Khalifah bin Aziz, maka ulama kata, itu dah Mujaddid perkurun dia. Ketokohan dia dalam pemerintahan yang adil. Maka dia Mujaddid. Pada zaman Imam Syafi'i, ulama mengatakan Mujaddid kurun itu Imam Syafi'i. Sampai ulama meletakkan pada zaman Imam Al-Ghazali rahimahullah, walaupun dalam orang kritik kitab dan sebagainya, maka ulama angkat dia pada kurun itu Mujaddid adalah Imam Al-Ghazali rahimahullah. Mungkin ada khilaf seorang dua. Mana salah seorang yang diangkat Imam Ghazali Mujaddid kurun itu. Para ilmuwan yang mengangkat. Sehinggalah pada kurun yang ke-20 tak ada seorang pun berani cakap siapa Mujaddid. Tetapi apabila meninggalnya Al-Imam Syekh Mutawalli Sya'rawi, maka ulama Azhar dah keluar satu majalah, telah wafatlah Mujaddid kurun ini. Maksud sepakat. Tanya ulama yang lain, kalau tak ragu dia adalah Mujaddid. Di antara peranan dia, dia mentafsirkan Al-Quran. Dan huraian yang begitu hebat. Jadi orang anggap dia Mujaddid. Masya-Allah, Syekh Mutawalli Sya'rawi. Jadi ada beberapa ulama yang berziarah kepada Syekh Mutawalli Sya'rawi ketika di akhir usia dia. Satu-satunya ulama di Mesir yang tak sampai saya jumpa Syekh Mutawalli Sya'rawi. Walaupun sezaman mana sampai masa hidup tu sampai sampai dengan kelas sebab kuliah dia dalam TV. Tak payah dia pergi dah. Dia buka kelas TV, TV lah. Tu nak pergi. Lepas tak sampai. Jadi ulama berziarah dia pada akhir usia dia. Dalam keadaan dia sakit kesihatan, sakit sihat. Maka ketika ziarah, maka kata yang ziarah tadi kata Syekh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepadamu. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah taala berikan kesabaran kepadamu. Sampai 7 kali. Maka dia botolkan kenyataan awak tadi. Bermaksud sampai 3 kali waktu doa kan, ya Allah ya, Syekh mudah-mudahan Allah taala berikan kesabaran. Kita kalau orang sebutnya tu, rogo gitu. Mudah-mudahan sabar. Tapi Syekh Sya'rawi bila maksudnya tu, dia botolkan kenyataan orang tu sebab orang tu salah faham bahawa orang tu menyangka dia sedang menderita. Kita pas sakit tengah menderita lah. Dah mampu sakit. Datang orang ziarah. Tapi sabar, logo sikit, sabar tuannya, sabar, ayolah gitu. Memang kita begitu betul. Begitulah Syekh Sya'rawi tadi, bila sakit dia orang ziarah, sebenarnya ya Allah, semoga Allah beri kekuatan menerima hujan ini. 3 kali disebut, ditegur. Kamu salah, dia kata. Kamu menyangka aku berada dalam keadaan kesengsaraan, aku sedang berada nikmat, katanya. Boleh. Dia tengah sakit. Masya Allah. Ulama dia memahami satu benda terbalik. Engkau sangka aku dalam keadaan kesesatan, aku dalam keadaan nikmat. Macam mana Syekh? Dia kata. Bukankah ada hadis kursi yang menyebut hadis kursi yang menyebut Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti bila manusia di padang mahsyar, Allah Taala bertanya kepada manusia, wahai manusia, aku di dunia dahulu lapar, kata Allah Taala. Kenapa kau tak bagi aku makan? Dimaksud itu, ya Allah, bila masa kau lapar? Kalian tahu kelaparan membantah nasi po. Nasi po. Bantah cikabu. Itu saya tambah lagi. Ya Allah, masa bila kau lapar ke dunia? Maka Allah Ta'ala mengatakan, bukankah ketika di dunia si fulan itu kelaparan sebabkan dia miskin?
Kenapa kau tak bagi dia makan? Sekiranya engkau bagi kau makan, engkau akan dapati aku di sisinya. Engkau akan dapati aku di sisinya. Mana bila kita ziarah orang miskin, kita menghampiri diri kepada Allah. Allah Ta'ala berada di sisi orang itu. Dalam hadis tersebut ni, ketika aku di dunia, aku telanjang, tak ada pakaian, kata Allah Ta'ala. Kenapa tak ada bagi pakaian? Masa bila tak ada pakaian, ya Allah di dunia? Tak tahu pun. Ya? Maka bukankah sifalan-sifalan itu kerana tidak punya pakaian, miskin tak ada pakaian? Sekiranya kau beri bantuan pakaian, maka kau dapati aku di sisinya. Maka kata Syekh Sya'rawi, kalau kita menolong orang susah, maka Allah Ta'ala berada di sisi orang tersebut. Maka sekarang ini aku dalam keadaan susah, aku dalam keadaan sakit, maka Allah Ta'ala berada di sisi aku. Kata Syekh Sya'rawi, apa kepahaman yang dapat? Maka kata Syekh Sya'rawi, ketika mana aku sehat, aku berada dengan nikmat Allah. Ketika aku sehat, aku menikmati nikmat Allah. Aku menikmati nikmat sehat. Aku menikmati nikmat yang Tuhan punyakan kepada aku. Tetapi apabila kita sakit, aku bersama dengan Allah yang beri nikmat. Ketika mana aku sehat, aku bersama dengan nikmat Allah, pemberian Allah. Tetapi bila aku sakit, aku bersama dengan Tuhan yang beri nikmat. InsyaAllah, ini kepahaman yang luar biasa yang dipahami oleh kebanyakan. Bermaksud, dia berasa nikmat sebab ketika ini dia bersama dengan Allah yang beri nikmat. Walaupun zahir dia sakit, tetapi dia bersama Allah yang beri nikmat. Sebab itu, bila seseorang itu ditimpa bala dan dia sabar, sekiranya dia memahami makna sabar, dia akan diberikan kepahaman nikmat bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala berfirman, innallaha ma'as-sabirin. Allah Ta'ala bersama dengan orang sabar. Jadi bermaksud ketika mana dia sehat, dia bersama dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika mana dia terima bala dan dia sabar, dia bersama dengan Tuhan yang bernikmat tersebut. Sekiranya kita diberikan kepahaman makna itu, maka kita akan mengasai seronok dengan kesabaran itu, sebab kita memahami makna kebersamaan Allah ketika itu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar, bukan dia tak mengetahui, bukan dia tidak mengetahui kebersamaan Allah dengan orang mukmin, kebersamaan Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengetahui dengan faham satu benda yang berbeza. Mengetahui dan memahami, merasai satu benda yang berbeza. Sebab itu ketika mana Nabi SAW bersama Sayyidina Abu Bakar di dalam gua Sur, yang paling takut, yang paling bimbang Sayyidina Abu Bakar. Nabi tak ada rasa takut, tak ada rasa bimbang. Yang rasa bimbang, masa ingatan ada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar yang lebih bimbang dan takut. Sebab ada takut, bimbang keselamatan Nabi SAW. Bimbang keselamatan dia. Sehinggalah tentera musuh datang dekat pintu gua Sur, sehingga Sayyidina Abu Bakar nampak kaki musuh. Musuh itu dah bongkok dah, berdiri kaki nampak. Maka Sayyidina Abu Bakar bisikkan kepada Rasulullah, sekiranya musuh itu tunduk, nampak kita habis. Maka apa kata Nabi SAW? Nabi bacakan satu ayat Quran yang turun ayat.
Turun wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan wahyu itu ditujukan kepada segala Bakar As-Siddiq. Wahyu Allah ditujukan kepada segala Bakar As-Siddiq. Ma zannuka bisnain Allahu thalithahuma. Pada ayat itu, la tahzan inna Allaha ma'na. Maka ayat itu, la tahzan jangan sedih, inna Allaha ma'na. Jadi Nabi bacakan atau kata ulama, Nabi takinkan kepada segala Bakar, inna Allaha ma'na. Sesungguhnya Allah ma'na, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Maka kata ulama, ketika itu segala Bakar hilang rasa takut dan segala Bakar merasai ma'iyatullah. Segala Bakar memahami makna ma'iyatullah. Masya Allah, kita tidak memahami makna ma'iyatullah. Kita tidak merasai makna ma'iyatullah. Kalau kita memahami makna ma'iyatullah, maka ma'iyatullah itulah nikmat yang paling bahagia untuk kita kecapi. Maka ketika itu segala Bakar dapat merasai ma'iyatullah, kebersamaan Allah. Seseorang yang mencintai seseorang yang mencintai seseorang dengan kecintaan yang sebenar, apa yang dia nak bersama dengan cintai. Tapi tak boleh kita jumpa dekat sini, tak boleh kita jumpa kat kedai, tak boleh. Habis ke mana jumpa? Dalam samak. Tapi situ nyamuk ada. Dia kata, minum tak ada. Nyuruk-nyuruk. Tak apa, samak lah. Aduh, dalam tu macam nyamuk ada. Rasa bahagia dia. Wah, situ macam-macam ada. Pacat ada, apa ada. Tapi dia rasa bahagia. Tak ada pun di situ mungkin kono luka-luka, kono nak jumpa. Memang susah lah. Tapi dah tak jumpa walaupun kaki luka, walaupun kena nyamuk, bahagia. Bahagia apa? Ma'iyah nama dia. Dapat bersama. Kenapa? Dapat bersama dengan orang yang dicintai. Gitu. Oh, lagi seronok. Duduk dengan adik-beradik dekat kedai makan KFC. Oh, yang seorang ni pergi makan KFC dengan adik-beradik sehat semua. Yang dia tak nak oil. Dalam somak mana boleh. Kalau ikut dia lebih bahagia. Dia lebih bahagia daripada orang yang pergi makan dan sebagainya. Kenapa kau bahagia dalam tu pula? Kau dapat makan apa? Luka-luka dia. Kau tak tahu bahagia sangat. Dia ada ma'iyah tu. Dia ada bersama dengan orang yang dicintai. Begitulah kita tidak memahami makna ma'iyatullah. Sekiranya kita memahami makna ma'iyatullah, maka kita akan mencarinya walaupun di mana. Macam tadi dah, dia nak bersama dengan kekasih dia. Tak boleh nampak dia orang kan. Ni ada, orang ada, ni ada. Tak boleh nak jumpa. Nak jumpa dekat somak-somak lah. Dia kata, nak jumpa boleh tapi jauh lah. Dia kata, Perumbu ni tak? Boleh, kata dia. Sanggup dia pergi. Susah payah. Kenapa? Kalau bersama dengan seseorang yang dicintai, maka segala-galanya. Begitulah kita. Masya Allah, dia kata. Kita tidak memahami makna ma'iyatullah. Kalau kita memahami makna ma'iyatullah, maka kita akan mencari di manakah boleh kita ma'iyatullah. Kita akan cari dia. Oh, ada ma'iyatullah pada tempat yang susah. Kita akan cari. Segala pasangan kekasih tadi, yang penting kita jumpa. Tak kira lah mana-mana pun. Masya Allah. Jadi di antara orang boleh berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana ditimpa bala dan dia sabar. Kerana Allah Taala menyebut Inna Allaha ma'as sabirin. Jadi kalau kita memahami makna cinta, maka Allah sabarlah. Sebab ketika sabar itu dia akan mendapat ma'iyatullah. Nah, itu nikmat kebersamaan dengan Allah. Sekiranya dipahami. Sekiranya kita tidak memahami makna ma'iyatullah,
maka di sana ganjaran disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahu bighairi hisab. Oh, kita tak faham makna ma'iyatullah ini. Yang kita paham ganjaran-ganjaran, ya. Orang yang sabar itu disediakan ganjaran yang bighairi hisab, berbentuk akhirat. Jadi ganjaran orang sabar ini sama ada berbentuk ganjaran akhirat yang begitu luar biasa, ataupun ganjaran ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala yang dipahami oleh ahli ma'rifat. Yaitu balasannya apa? Sabar ni apa balasannya? Engkau akan dapat bersama dengan Allah Taala. Ini hanya dipahami oleh ahli ma'rifat gitu. Seronok ni. Dapat ma'iyatullah. Itu ulangan pada yang dulu. Mampu masuk tajuk. Tak berolah pula. Maka ketika itu tidak susah ia meninggalkan mereka itu. Kenapa? Yang disebut sebelum ini bahawa tingkatan-tingkatan orang yang sabar itu berbagai. Ada orang yang sabar, ada orang yang boleh menanggung kesabaran sebab pahala yang banyak yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia sabar. Ketika mana Nabi SAW memberikan sabar kepada keluarga Yasir, Yasir. Ketika mana Nabi berikan kesabaran keluarga Yasir, diseksa oleh tuannya. Oleh kepada Yasir, Masya Allah. Diseksa keluarga Yasir ini. Maka apa Nabi sebut? Sabran Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya balasanmu itu adalah syurga. Balasanmu yang menantimu adalah syurga. Mana nak bagi dia tahan sabar, macam mana lagi Nabi nak bagi dia tahan sabar, sedangkan dalam keadaan terseksa. Bagaimana Nabi nak memperkuatkan kesabaran dia dan ada terseksa? Ya Allah kena ujian. Macam mana nak minta sabar dia? Maka Nabi jamin kepada akhirat. Maka di antara orang yang boleh menahan sabar sebab yakin tentang ganjaran akhirat. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Maka yang pertama, orang itu sabar kerana melihat kepada pahala sabar tersebut, hendak pahala dan sebagainya. Itu menilai mereka itu dengan mata hati berkat sesuatu yang datang kepadanya itu. Yang kedua pula, orang itu menjadi sabar sebab mereka melihat bahawa ujian itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksud memahami ujian yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ada kekuatan sabar. Sehingga ada ungkapan ulama yang menyebut darabul habib la yu'li. Ada kata-kata darabul habib la yu'li. Pukulan kekasih itu tidak menyakitkan. Darabul habib la yu'li. Ada kata-kata kepada ulama darabul habib la yu'li. Pukulan berkekasih itu tidak menyakitkan. Jadi apabila orang memahami Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang dicintai, Tuhan yang dimuliakan dan sebagainya. Jadi apabila dia timpa bala, maka dia melihat yang menurunkan bala itu Allah Subhanahu wa taala yang dicintai. Maka dia boleh menahan sabar. Jadi amak ayah boleh lihat yang melakukan itu anak, maka dia sabar. Sebab dia cinta, maka tidak menyakitkan dia. Jadi ada orang tu mungkin dia tak boleh, kalau cubit tak boleh, kalau singgung dia jenis makilau kan. Kalau dicubit dia, wah silat kan. Dia tak boleh dicubit, mesti menggadang kan. Kalau cubit tengok, apa cubit-cubit dia kan? Apa siku-siku? Sakit kata dia. Satu hari dia kena cubit.
Saya tengok yang mencubit itu, oh kekasih dia orang sana. Tak sakit kan? So cubit lagi. Oh tak sakit pula. Maka datang kenyataan darbul habib la yu'dhi. Pukulan kekasih itu tidak menyakitkan. Tidak menyakitkan. Cuba yang pukul orang kita benci ya. Orang kita benci. Cubit angin ni pun terbayar. Aduh, sakit kita. Orang angin pun. Marah apa ni? Sakit dia. Apa? Tetapi seorang yang kita cintai tidak rasa sakit. Sebab itu disebut mungkin saja orang yang sabar itu sebab menelek mereka dengan hati mereka itu akan sesuatu yang datang kepadanya semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah ujian datang daripada siapa? Ujian datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kita memahami makna Allah, sekiranya kita memahami makna Allah Subhanahu Wa Taala, sekiranya kita memahami makna cintanya Allah Subhanahu Wa Taala, maka cukup sekadar dia melihat bala datang daripada Allah, maka dia sabar. Maka dia melihat semua itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika itu tiada susah dia meninggalkan akan sekalian demikian itu. Mana tidak susah dia untuk menahan sabar itu. Bila kita ingat bahawa ini ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia memahami makna Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak melihat mereka itu akan pahala. Di sini bukan melihat pahala, tapi melihat terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sesuatu yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dah kita mampu menahannya. Macam mama ayah yang menyusahkan dia siapa? Anak oh dia boleh sabar. Anak dia menyebabkan dia tak tidur, menyebabkan dia bangun malam, menyebabkan dia terpaksa dia boleh sabar sebab yang menguji itu adalah anak dia kan. Tapi cuba yang lain, cubakan kawan rakan sebilik dia, ladang tak tidur dan malam ni lah kau buka pergi tidur tentu dia kan. Menyusah kalau tu lah kawannya tidur buka dah terjaga kan. Mengadang kan. Tapi kalau yang menyebabkan dia terjaga tu sebab anak dia ni ada di dapur pula tu. Di dapur tu tak tahulah. Terjaga tengah malam anak menangis sabar. Sebab yang menyusahkan dia, yang menyusahkan anak yang dicintai. Dapat dia. Begitulah disebut. Di antara orang yang sabar itu apabila mereka menelek bahawa semua itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia sabar tanpa dia menelek berpahala. Dan tidak menelek akan takut akan seksanya dan hanya sesungguhnya ia semata-mata mengikut suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepada orang tadi, sabarnya bertukar menjadi redha. Masya-Allah dia kata. Orang yang memahami makna ujian datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala daripada sabar, daripada sabar sehingga sekiranya kuat kepahaman mereka tentang Allah, sekiranya kuat kepahaman mereka tentang makna hikmat di sebalik ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sabarnya bertukar menjadi redha. Redha ini bermaksud tidak susah lagi. Tidak susah lagi. Maka dia redha. Masya Allah, dia kata. Redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lagi sabar menahannya, tetapi redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur. Sebab dia faham yang memberi adalah Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia redha saja apa yang Allah Taala boleh. Kalau tak syukur, dia sabar. Sabar. Anak tak syukur, ikut amat pasal, ikut beliau. Pokoknya, mak, selalu di pasal. Puas dalam nahan sabar budak-budak.
Dia tak nak ikut. Dia tak suka. Amak adik paksa, jom ikut persoalan. Dia tak nak. Dalam masa sama, dia tak nak murut. Dua apa? Pertama ya. Tak? Murut pun tak nak. Tapi dia tak lama pun ikut. Apa dia? Sabar. Ya, memang sabar. Dia tak suka, tapi dia sabar. Bila dia menikah dengan lelaki, dia sayang lelaki ini, boleh yang sama lelaki boleh. Dia bawa pada tampil, tak suka macam mamak ni. Amak bawa pisuapan, tak tidak lagi apa orang. Masa tu dia tak suka, dia sabar. Dia nikah dengan lelaki, lelaki pun boleh yang sama dia. Tapi dah bertukar dah. Bukan dia sabar, dia reda. Lelaki kata sabar. Boleh. Melakor kata. Boleh. Mancing kata. Dan orang mancing ni. Boleh. Gini. Ayah-ayah mancing. Moncong-moncong lagi. Wanahan sabar. Udah tahu, kuasanya lelaki pun sama macam ayah ambil orang mancing. Mancing kita. Boleh. Dia rasa tak suka. Kenapa dia reda? Dia reda pada suami dia. Bawa lah mana pun. Mari macam-macam sampai dia tak suka. Sekarang ni ikut saja. Reda. Kenapa reda? Sebab dia mencintai suami dia. Maka dia reda. Ini tak ada orang salah rumah dia. Tak apa. Kan nasib dia. Tak apa. Reda kepada suami dia kan. Jadi juga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana semata-mata mengikut suruhan Allah ataupun semata-mata mengikut takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tersebut dalam Quran, fasbir innallaha ma'as sabirin, sabarlah kamu bahwasanya Allah berserta, Allah Ta'ala serta dengan orang yang sabar. Dan ketiga kali. Dan ketiga, sabar zahidin. Sebelum ini sabar apa Allah? Yang ketiga, namanya sabar zahidin. Sabar orang yang zuhud ataupun sabar salikin. Sabar orang yang salikin. Salikin orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya salikin. Yaitu sabar atas segala hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum Allah ada berbentuk perintah wajib. Hukum Allah ada berbentuk larangan perkara yang haram. Sabar kita menunjukkan perintah Allah. Salat merupakan hukum Allah. Masya Allah, kita tahu bahawa dia nak salat ni. Maka kita bangun juga, kita salat. Menunaikan kewajiban. Boleh bayang ini. Maka kita tunaikan salat dengan penuh kesabaran. Wa'mur ahlaka bis-salat wasbir 'alaiha. Yaitu sabar di atas segala hukum Allah Ta'ala yang datang atas mereka itu, serta berlepas mereka itu daripada ikhtiar dan tadbir, dan batu dan tadbir. Mana kata ini telah sampai tahap kesempurnaan sabar dan akan bertukar kepada redha. Ini sabar yang sempurna itu akan bertukar kepada redha, maka dia akan sampai kepada tahap berlepas daripada ikhtiar dan takbir namanya, yang mana huraiannya lagi akan datang insyaallah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa salatu wassalamu ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.